kita hak kudrah kita bekah ni, ini qadariyah. Qadariyah kudrah kita bekah. Sekarang macam sebut tadilah, Allah jadikan hamba ni bukan kosong. Allah letak keupayaan di otak untuk memikir, memutuskan. Allah letak kudrah tenaga di tubuh untuk gerak diam. Tiba-tiba hak ada di kita otak serta kudrah di kita bekah. Mana? Memikir, memilih sendiri, bukan pada perbuatannya. Jadi apa? Perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah sekaliannya. Hak berlaku di kita ni perbuatan hamba sendiri. Itu dia Mu'tazilah Qadariyah. Jadi perbuatan hamba ni, pilihan daripada hamba ni hanya pada zahir, bukan hakiki. Hanya pada zahir, bukan hakiki. Tahu mana ni? Tahu daripada hak dalil wahdaniyah ni lah. Keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Dengan ini, dengan dalil ni, diketahui bahawa tiada bekas bagi kudrah kita. Ni kudrah kita ni. Tiada bekas pada suatu dan perbuatan kita. Tak ada bekas. Kalau ada bekas, jadi tiada esa pada perbuatan. Kalau tidak esa, jadi lemah. Bila lemah, tak ada alam ini. Alam ini ada, itu dalil Allah Maha Kuasa, dalil Allah esa pada zat, sifat dan perbuatan. Pada zahirnya, gerak diam ni kerana kita bertenaga. Bila Tuhan tarik kudrah kita, kita akan jadi tak boleh nak buat apa. Tu pada zahir. Zahir dia gitulah. Kita bercakap pun sama juga. Alhamdulillah. Sekarang ni kembali bertenaga sedikit. Bila bertenaga sedikit ni, boleh buat sendiri dah lah. Sebelum tu bertolong. Bila tenaga tu kembali pulih macam biasa, maka kita akan meneruskan kehidupan kita macam biasa. Kan nyata kan, pada masa Tuhan tarik kudrah, tak boleh nak buat apa. Tuhan beri kudrah sikit-sikit, boleh buat sikit-sikit. Tuhan kembalikan kudrah tenaga macam asal, kita boleh hidup macam biasa. Sebab apa? Sebab ada kudrah di kita. Tu pada zahir. Itu yang kita duk cakap. Tapi pegangan kitanya, keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Walaupun Allah letak kudrah pada kita, gerak diam kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa. Kalau bukan perbuatan Allah, tidak esa pada zat, sifat dan perbuatan, nescaya tak ada alam ini. Sebab jatuh jadi lemah. Tak lemah gitu. Allah letak kudrah di hamba. Kemudian gerak dia hamba bukan Allah buat. Tu kata wakil-wakil, Allah serahlah. Dah Allah letak dah kudrah pada hamba. Kudrah hamba lah yang beri bekas. Lepas tu Allah mengetahui, melihat saja. Kuasa seumpama tu Allah Ta'ala. Tadi kan Allah menjadikan segala-gala ni dengan sengaja sengelain Allah. Allah jadikan Allah lah yang buat segala-galanya. Itu Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang esa. Tiba-tiba Allah buat manusia dengan sengaja sekalian Allah. Allah letak tenaga di manusia dengan sengaja sekalian Allah. Bukan kita minta. Lepas tu, okey. Tenaga kita lah. Kudrah kita lah yang bekas. Jadi mana apa gitu? Lemah Tuhan seumpama tu. Bila lemah, tak ada alam ini. Tak ada alam ini mustahil sebab ada depan mata kita. Itu dalil Allah tidak lemah, Allah Maha Kuasa. Dalil wahdaniyah. Sebab itulah Mu'tazilah Qadariyah, kudrah hamba yang bekas, memanglah pandangan muktamad tak hukum kafir. Hukum akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Tapi setengah pandangan, dia tak terima kata tak kafir. Tak terima kata tak kafir. Tak kafir apa lagi? Jadi hamba ni jadi Tuhan pula dah Dah. Itu perbuatan kudrah hamba. Itu perbuatan kudrah hamba. Perbuatan-perbuatan ni Tuhan. Kerjaan Tuhan.
Jadi kalau itu perbuatan kudrah hamba, itu perbuatan kudrah hamba, hamba jadi Tuhan. Allah tak ada lemahnya seumpama tu. Dak kapi apa lagi? Hak pandangan yang kata kapi qadariyah ni tak terima. Hak pandangan ulama yang kata dah. Jangan buat kapi, buat sebesar sudahlah. Sebab apa tak buat kapi? Sebab walaupun kudrah hamba yang berkah, kudrah tu mari mana? Tuhan yang bubuh, Tuhan yang jadikan. Dia ada sikit dia. Dia ada kan? Dia berkait dengan perbuatan Allah. Tapi berkait dengan perbuatan Allah pun separuh je lah. Apa perbuatan Allahnya? Perbuatan Allah letak kudrah pada hamba. Lepas tu kudrah hamba lah yang sambung. Walaupun kudrah hamba yang buat, tapi kudrah hamba mari mana? Mari dah Allah yang buat. Dia ada kait dengan Allah Ta'ala. Jangan letak kafir lah. Iman dia masih lagi sah, tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang sesat. Pi pandangan yang kata kafir, tak kafir apa lagi? Kalau kudrah hamba ni yang menjadikan hamba jadi Tuhan, Allah Ta'ala jadi lemah, tak kafir gitu? Berpegang Tuhan lemah, tak kafir? Hak kata kafir ni lah qadariyah ni. Bila kudrah hamba yang berkah, yang pertama, hamba jadi Tuhan. Yang kedua, Tuhan jadi lemah. Kalau Tuhan jadi lemah, dah kafir. Ni. Atau pandai kata kafir lah. Memang tak terima kata kau dia tak kafir. Hak pesen ni lah. Hak banyak sekarang. Sebab Allah jadikan manusia ni bukan kosong. Bukan macam patung wayang kulit. Dengan bawah dia hamba ni ada otak, ada kudrah, ada deria. Allah pun serah tugas kepada hamba yang menjadikan yang berkah. Perbuatan Allahnya mengada dia tiada pada ada je. Tiada hamba Allah jadikan. Tiada otak Allah jadikan. Tiada kudrah Allah jadikan. Tiada deria Allah jadikan. Itu perbuatan Allah. Lepas tu memproseskan apa kemudian tu? Perbuatan hamba. Ada ni. Tapi memproses kemudian pun bukan lagi dia Tuhan. Sebab fikir dengan otak, otak Tuhan jadikan. Gerak diam dengan tenaga kudrah, kudrah Tuhan jadikan. Pada ni. Dia kata, inilah akidah ahli sunnah, hak sesat. Tapi mengaku ahli sunnah lah. Jadi kalau kita duk pegang ni, dia kata, tak ada pedah Tuhan letak otak, kudrah, deria pada hamba. Pada masa otak, kudrah, deria pada hamba tak berkah. Dia kata tak ada guna Tuhan jadikan. Tuhan jadikan ada hikmah di belakang. Tapi kenapa Tuhan jadikan setakat tu sahaja? Kemudian tu semua laku perbuatan Allah. Itulah Tuhan yang maha kuasa, yang esa pada zat, sifat dan perbuatan. Yang duk korek-korek lah. Ini puak yang nak korek dengan akal. Tapi puak ni asalnya tak mau pakai akal, nak pakai Quran hadis je dia kata. Tapi Quran hadis boleh pakai akal sesat dia juga. Siapa kepada persoalan ni, dia pakai akal mentah-mentah. Ialah akal yang sesat. Tapi dikatakan dialah ahli sunnah. Yakinnya, kita akan berjumpa lepas dia mati. Kalau nak cakap gitu, orang kafir pun boleh cakap gitu. Cuma cakap orang kafir. Kita akan berjumpa lepas dia mati. Orang kafir pun dia yakin kot dia betul. Nak cerita yakin dia betul, kita akan jumpa lepas dia. Jumpa lah. Dan macam mana? Kita yakin akidah yang kita belajar ni akidah ahli sunnah jamaah. Yang kita yakin, hak nampak yakin tu akidah yang sesat. Sedap kita akan berjumpa lepas dia mati. Confident. Tapi kalau orang yang nilam molek, tak akan turut orang yang nampak sombong dianya. Tak sudah turut lah. Tak ada pergi ke mananya. Nyata satu akidah yang sesat. Akhirnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan berarti berpegang Allah lemah. Semua ulama kata kafir, tak kafir tak boleh terima. Sebab apa? Sebab berpegang Allah lemah. Bermula i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang betul, i'tiqad ahli al-haqqi, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan Allah Ta'ala bagi sekalian hambanya.
Allah menjadi akan kudrah. Ni tenaga ni. Apa? Reng, energi. Akan kudrah hadisah lah di sininya. Kudrah yang baru. Menjadi bagi segala hamba akan kudrah atas sekalian perbuatan mereka itu, perbuatan sekalian hamba yang ikhtiariyah, yang dibangsakan kepada pilihan hamba, menyertai ia Allah Ta'ala akan perbuatan mereka itu, dan tadi bekah padanya pada kudrah hamba. Hanya sesungguhnya bekah itu iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sendirinya keesaannya. Sendirinya keesaan lah. Menyertai macam mana? Sekarang ni perbuatan mereka itu ikhtiariyah, perbuatan yang bangsa pilihan. Kebanyakan perbuatan kita perbuatan yang ikhtiariyah. Dia ada satu lagi dia panggil perbuatan ittirariyah. Ittirariyah ni yang tak ada pilihan kita. Mana? Berlakunya jatuh, bukan pilihan kita. Berlakunya tersepak, bukan pilihan kita. Itu sepakat. Qadariyah pun kata perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba langsung. Hak ittirariyah. Mana ittirariyah? Kita contoh mudah, orang OKU. Orang OKU tu kan hak Parkinson ke, yang dia bergerak tu. Adakah dia memilih untuk bergerak? Tidak. Maka tu sepakat. Qadariyah pun sama juga. Perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah hamba. Baik, itu bukan ikhtiariyah. Itu ittirariyah. Hak banyak berlaku pada kita ni. Hak berlaku di kita ni kan. Semuanya kita memilih. Ikhtiariyah pada zahir. Hakikinya ittirariyah belaka. Hakikinya ittirariyah belaka. Ikhtiariyah ni pada zahir hamba memilih. Pada zahir hamba memilih. Menyertai Allah Ta'ala akan perbuatan hamba, dan tadi bekas padanya pada kudrah perbuatan hamba. Hanya senyawi bekas itu iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sendirinya keesaannya. Menyertai macam mana? Iyalah bila kita ada kudrah, kita bergerak. Menyertainya macam mana? Apa yang berlaku itulah perbuatan Allah. Jadi macam menyertai ini macam sekali. Bukan sekali dengan bahawa capur, bukan. Menyertai perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Sebab di hamba ada kudrah. Menyertai macam mana? Saat hamba bergerak daripada tenaga hamba, itulah perbuatan Allah. Dipanggil menyertai ni, jangan kita faham menyertai ni sekali jalan. Perbuatan hamba, perbuatan Allah sama-sama wibekah. Tidak. Hanya menyertai macam mana? Hanya menyertai pada zahirnya gerak diam tu hamba buat. Pada hakikinya yang berlaku di saat tu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyertai. Macam mana? Perbuatan hamba yang hamba ada tenaga kan? Maka menyertai perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Jangan faham capur di sana. Jangan faham capur. Kalau menyertai faham capur kok, jadi kok lain jadinya. Ni jelas kan? Dan hanya sesungguhnya bekas itu iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sendirinya keesaan Allah. Bukan gerak dia usaha tu sahaja. Bukan kata bui bekas di hujung tu saja perbuatan Allah. Bui bekas pada gerak diam tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak faham molek sini, masa gerak diam tu perbuatan hamba. Bersekali dengan perbuatan Allah. Di hujung tu barulah Allah menjadi dengan keesaan. Masalah itu. Sekarang ni Allah menjadikan bukan hak di hujung tu. Gerak diam tu sendiri Allah yang menjadikan. Tapi menyertai dengan kudrah hamba. Menyertai ini pada zahir je. Menyertai ini muqaranah dia panggil. Menyertai ini pada zahir sahaja.
Muqaranah kudrati abdi bil maqdur. Menyertai kudrah hamba dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menyertai ia kudrah hamba akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menyertai bukan faham, menyertai ni serta. Bergeraknya usaha hamba datang daripada kudrah hamba campur dengan kudrah Allah. Tidak. Padahal sendirinya dengan keesaan Allah. Cuma pada zahirnya Allah jadikan bergerak tu ketika kita menggerakkan usaha kita dengan kudrah tenaga yang ada pada kita. Mana apa ni? Menyertai ni pada zahir, bukan menyertai hakiki ni. Menyertai hakiki kok. Oh, jadi kamu tasilah pulaknya. Menyertai hakiki macam mana? Pada zahir lah. Oh, ni akak sebelah, oh ni akak sebelah. Memang menyertai lah tu. Sebelah akak tak gerak, sebelah akak tak gerak. Sama-sama akak. Baru gerak. Tu menyertai yang hakiki. Jangan menyertai ni kudrah hamba, perbuatan Allah diserta. Tidak. Pada zahir sahaja Allah menggerakkan perbuatan hamba. Hamba mana? Hamba yang ada kudrah. Itu pun pada adah sahaja Allah boleh menggerakkan perbuatan hamba walaupun di hamba tak ada kudrah sekalipun. Tiba-tiba hamba ni terlantar, lesu dah, tak bermaya, tiba-tiba boleh bangun. Kita kata luar biasa dah lah, masuk atu dah panggil. Dah lah, dia terlantar. Dia terlantar, semuanya orang tolong buat belaka. Tiba-tiba bangun, jalan, cakap, gagah. Itu menyertai perbuatan jin dah dengan perbuatan Allah. Dah perbuatan hamba tak ada dah, sebab perbuatan hamba tak ada. Mana ada kudrah? Dia terlantar lah mana dah. Tinggal kulit, tinggal tulang dah, terus masa nak mati je. Tiba-tiba bangun. Situ menyertai kudrah jin lah pulaknya dengan perbuatan Allah. Kan kita kata masuk atu kan. Gitulah. Bukan kudrah hamba. Sebab hamba sebenarnya di sini bukan hanya manusia. Hamba ni merangkumi manusia, jin, malaikat. Masuk hamba belakalah. Jadi kalaulah dia terlantar kudrah manusia ni tak ada, tapi boleh bergerak. Tu menyertai kudrah jin dengan kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan faham menyertai kamutasi pula. Kamutasi ni bekerjasama, bukan. Sebab Allah menjadikan padahal sendirinya keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula kudrah itu, kudrah hamba tu, diperoleh akan perbuatan yang ikhtiar padanya pada hamba. Dan bermula-bermula kudrah itu diperolehkan perbuatan ikhtiar padanya pada hamba. Bukannya dengan kudrah hamba. Bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar tu dengan kudrah hamba. Bermula kudrah itu, kudrah hamba, diperoleh akan perbuatan ikhtiar padanya pada hamba. Perbuatan ikhtiar pada hamba. Boleh buatlah apa yang hamba pilih nak buat. Bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar itu dengan kudrah hamba. Bukan perbuatan Allah semata. Tapi pada zahirnya, macam mana kita boleh buat perbuatan yang ikhtiar yang kita pilih? Kita pilih, kita buat. Dengan kudrah hamba itulah yang kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Kita boleh buat tu mari mana? Pada zahirnya, mari daripada kudrah hamba. Sebab hamba bertenaga. Bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar tu dengan kudrah hamba. Bukan. Allah juga yang menjadikan gerak dia hamba. Mana seperti api dengan dibangsakan pada menghanguskan. Gitu je lah. Api menghanguskan. Bila jadi hangus, saat api bersentuh dengan umpama kertas yang kering, maka menghanguskan. Maka diperolehkan hangus adalah dengan kekuatan yang ada pada api.
Tapi bukan dengan kekuatan pada api. Itu hakikinya. Tetap perbuatan Allah. Sekarang ni diperoleh perbuatan hamba ni dengan ada kudrah hamba lah. Baru boleh gerak diam berusaha. Tapi bukannya diperoleh perbuatan hamba yang ikhtiar tu dengan kudrah hamba. Bukan. Tetap balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Sebagai contoh, seperti api dengan dibangsakan pada menghanguskan. Kita akan kata api menghanguskan. Sebab apa? Pada zahir dia itulah. Sebab di api Allah letak kuah, kekuatan panas di api. Bila ada kekuatan panas di api, maka api itu bersentuh dengan getah yang kering, maka api pun menghanguskan. Kita pun nisbah menghanguskan kepada api. Sebab apa? Sebab di api ada kekuatan panas. Tapi hakikinya menghanguskan, bukan dengan kekuatan panas di api. Hakikinya perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Jadi mana pun dibangsakan, disandarkan perbuatan hamba, kerana hamba ada kudrah. Dibangsakan, disandarkan hang pada api, kerana di api ada kekuatan panas. Dibangsakan, disandarkan putus kepada pisau, kerana di pisau ada kekuatan tajam. Tapi saat gerak diam perbuatan hamba, tetap perbuatan Allah bukan dengan kudrah hamba. Saat hangu, tetap perbuatan Allah bukan kekuatan panas di api. Saat putus, tetap perbuatan Allah bukan kekuatan tajam di pisau. Ini hak akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah terpesongnya macam mana? Qadariyah, kudrah hamba yang bekas. Puak tabaiyun pulaknya, panah di api yang menghanguskan, tajam di pisau yang memutuskan. Itu akidah yang khilaf pada kafir atau khilaf pada kafir. Walaupun pandangan muktamad menghukumkan tak kafir, tapi pandangan menghukum kafir tak terima. Mesti kafir gitu. Dah, amboi bekas. Panah di api menghanguskan, tajam di pisau memutuskan. Lemah Tuhan seumpama tu. Tu. Ada sama je tu. Tapi hak qadariyah ni hanya berkait dengan kudrah pada hamba. Adapun kekuatan panas di api, kekuatan tajam di pisau, kekuatan yang ada pada nasi, pada obat, kekuatan yang ada pada segala-gala yang ada pada makhluk ni, kekuatan pada air, dia boleh menyejukkan. Kesemua tu tetap balik kepada perbuatan Allah. Tapi golongan yang tabaiyun ni digigitulah qadariyah, hanya kudrah di hamba. Hak kekuatan dia yang lain ni itu puak tabaiyun. Tapi di pesan dia sama je dengan qadariyah. Cuma qadariyah kudrah pada hamba jua. Hak kuah-kuah kekuatan pada api pisau ni puak tabaiyun. Puak yang pegang pada tabiat. Adapun hak kafir ijma' ulama macam mana? Kudrah di hamba bekas, kudrah tu bukan Tuhan jadikan. Pisau api menghanguskan secara semula jadi, api pisau memutuskan cuma jadi, bukan datang dari kekuatan panas yang Tuhan jadikan di api, kekuatan tajam yang jadi pisau. Itu kafir ijma' ulama, itu dipanggil kam munfasil pada perbuatan. Hak qadariyah dengan tabaiyun hak kata kekuatan panas di api yang Tuhan jadikan menghanguskan, itu kam muttasil pada perbuatan. Dulu bicara hak wahdaniyah. Ini perincian hak kata fardu ain ni. Biar jelas molek. Manakah akidah yang sahih, manakah akidah yang terpesong. Selesailah berkaitan dengan dalil bagi sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Tapi dalil tu panjang lebar. Dalil panjang lebar fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, dia tetap balik semula kepada fardu ain ketika menghuraikan, memperincikan wahdaniyah, menghuraikan, memperincikan sifat kudrah terdahulu. Dalil perinci fardu kifayah, tapi dalil perinci tak lagi daripada hak perincian sifat wahdaniyah, perincian sifat kudrah, hak ianya adalah fardu ain. Wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu law intafa syai'un minha
lama wujida syai'un minal hawadith. Hak ni mudah hak ni. Dalil kudrah, iradah, ilmu hayah. Kalau tidak bersifat dengan 4 sifat ni, tak ada makhluk. Ni tak ada sifat wahdah, tak ada makhluk juga. Tu perincian tu. Kalau tidak bersifat kudrah, iradah, ilmu hayah, tak ada lah sesuatu daripada yang baharu ni. Tak ada lah makhluk. Tu kita nampak lalu dah. Ada ni. Hak terdahulunya tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, tak ada makhluk juga. Jadi maknanya dalil wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah, dalil yang sama. Tapi dia tak samakan. Dalil wahdaniyah diperasingkan, diperinci panjang hak dalil wahdaniyah. Hak dalil kudrah, iradah, ilmu hayah ni tak panjang mana di bawah tu. Sebab apa? Kalau kira dalil yang sama je lah. Dalil wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah, dalil yang sama. Ada alam makhluk ini menjadi dalil. Allah Ta'ala esa pada zat, sifat dan perbuatan menjadi dalil Allah bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.